Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita dalam program khas Hello Sintok bersama Dekan dan Timbalan Dekan Pusat Pengajian, dan program eksklusif ini dibawa menerusi UUM Today. Baik, hari ini kita akan bersama 3 lagi kepimpinan pusat pengajian. Dan pusat pengajian pada hari ini ialah sebuah pusat pengajian yang dekat di hati saya. Ya, dan pusat pengajian yang saya maksudkan ialah Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, atau dalam bahasa Inggeris School of Creative Industry Management and Performing Arts, SKIMPA. Jadi, ayuh kita terus berkenalan siapakah 3 kepimpinan utama di SKIMPA. Baik, saya perkenalkan, ya, di sebelah saya ialah Dekan SKIMPA, ya, Profesor Madya Dr. Ahmad Hisham Zainal Abidin. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kembali, Doktor. Di tengah pula ialah sahabat lama saya, ya, Profesor Madya Technologies Dr. Azrul Izwan Ismail, dan Dr. Azrul ialah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Apa khabar, Dr. Azrul? Lama kita tak bersua, ya. Betul. Ya. Dan di hujung sana seorang lagi sahabat saya, ya, lama juga kita tak berjumpa, ya, Dr. Azira Hussein. Dan Dr. Azira ialah pengurus seni kreatif dan pengurusan acara komersial atau Unit Creative Arts and Commercial Events, singkatannya CACE. Selamat datang, Doktor. Ya. Terima kasih. Pertamanya saya sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada para doktor sekalian, ya, kerana sudi hadir pada hari ini untuk kita berbincang lebih lanjut tentang SKIMPA. Seperti saya katakan tadi, industri kreatif ni memang terlalu dekat di hati saya, ya. Kita ni orang-orang kreatif, orang-orang kreatif, ya. Jadi mungkin ini peluang yang baik untuk saya meneroka lebih lanjut tentang apa di sebalik SKIMPA itu. Jadi mungkin saya nak mulakan dengan Dr. Hisham sebagai dekan di SKIMPA. Boleh Doktor terangkan apa sebenarnya SKIMPA dan apa di sebalik SKIMPA? Okey, pertama sekali saya cerita sedikit tentang sejarah SKIMPA lah. SKIMPA ni ditubuhkan pada 2016, di mana pada ketika itu UUM merasakan perlu adanya sebuah pusat pengajian yang memberi tumpuan kepada bidang art and design and performing arts. Okey, ini adalah merujuk kepada subjek ranking QS dan juga THE. Okey, so jadi untuk art and design, antara bidang-bidang yang kita tumpukan ataupun kita tawarkan program-program akademik yang berkaitan dan juga melakukan penyelidikan ataupun kerja-kerja komersial dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan filem. Kalau art and design adalah dalam bidang animasi, media interaktif dan juga visual arts. Manakala untuk performing arts, buat masa ini kita menawarkan ataupun menumpukan kepada filem dan juga muzik. So, kita belum ada lagi program berkaitan teater dan juga tarian buat masa ini, kerana kita belum ada lagi dia punya tenaga pakarnya, dan juga kita rasa elok kita tumpukan dahulu kepada bidang-bidang utama yang saya sebutkan tadi yang mempunyai masa depan yang lebih, orang kata, lebih cerah ataupun ramai, ya, orang kata pemain-pemain industri, ya, yang mungkin memerlukan melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang-bidang ini. So selain daripada itu, kita juga merujuk kepada dasar industri kreatif negara. Iaitu dasar industri kreatif negara ini ada 3 bidang utama, termasuk juga seni budaya, yang juga merupakan salah satu lagi kita punya penumpuan, iaitu supaya dalam kita melahirkan ataupun mengeluarkan karya-karya seni ini, kita janganlah tinggalkan kita punya asal seni budaya kita tu, dan sebenarnya seni budaya di Malaysia ni mempunyai potensi, ya, kerana kita ada keunikan, kita ada pelbagai budaya dan sebagainya yang sepatutnya menjadi satu, orang kata, unique selling point lah dalam kita berkarya. So itu lebih kurang penumpuan SKIMPA ini untuk buat masa inilah. Dan
sedikit kalau saya boleh ceritakan juga di Skimpa ni kami gabungan para akademik kami adalah daripada mereka dalam latar belakang seni. Okey, kalau kita panggil artis lah, seni. Ya. Dan juga mereka daripada latar belakang teknologi. Okey, kerana apa? Kerana kita melihat bidang seni ini masa depannya bergantung kepada bagaimana menggunakan teknologi dalam mereka menghasilkan seni-seni ini. Kalau kita lihat di Korea pun plan perancangan strategik industri kreatif mereka 2013 onwards, mereka meletakkan industri kreatif mereka di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Dan ditulis di dalam plan mereka itu, teknologi merupakan vehicle ataupun dia punya faktor yang akan membolehkan bidang kreatif ini meletup lah. Kita harap di industri kreatif di Malaysia juga begitu. Baik. Ya. Doktor, saya akan kembali kepada doktor sebab banyak lagi soalan saya. Boleh. Sementara itu kita nak berpindah kepada sahabat saya, Dr. Azrul. Dr. Azrul, kita ni orang seni. Ya. Seni bukan semestinya kita kena menyanyi atau tarian dan sebagainya. Berhadapan dengan kamera juga adalah satu seni, kan? Jadi seni ni banyak berkait rapat dengan bakat, ya. Jadi pada pendapat Dr. Azrul, adakah ia memberi pulangan yang lumayan dari segi bila kita ada bakat tu lah? Terima kasih Nani. Kalau nak macam mana nak cakap? Okey, macam ni. Right. Bila melibatkan bakat dan juga orang kata memberi pulangan, right? Saya pegang satu konotasi ataupun satu ayat yang menjadi orang kata motivasi dalam hidup saya setiap hari. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat pada orang lain. Betul. Okay. So bakat yang ada pada kita sebenarnya adalah suatu orang kata benda ataupun macam mana satu benda ataupun satu nilai yang patut kita kongsikan dengan orang lain. Dan apabila perkongsian itu berlaku, maka akan ada orang kata akan ada pihak yang mendapat hasilnya. Balik pada soalan Tuan Nani tadi tu, bila kita kata seni itu sebagai satu nilai tambah, okay, untuk kita dapat duit, ya, untuk betul. kita macam mana nak push orang kata bakat kita tu kepada lebih orang kata lebih dikenali dan sebagainya tu, saya nampak atas diri orang itu sendiri. Okay, sebab sebelum ini latar belakang kita kata banyak kawan-kawan kita yang mempunyai bakat dan sebagainya, tapi mereka tak ada peluang. So macam mana kita nak mencari peluang? So untuk kita mendapatkan peluang dalam kita orang kata highlight ataupun mengekalkan bakat kita tu, nombor satu, kita kena ada kerajinan yang sangat. Dan saya nampak potensi dan saya nampak orang kata sifat kerajinan itu bila dia berada pada luar zon selesa. Dan bila Skimpa, Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan ini berada di Bumi Sintok, okay, ianya orang kata suatu advantage kepada orang di sini sendiri, kepada pelajar di sini sendiri untuk develop keyakinan, okay, kerajinan dan juga kaedah mencari peluang yang terbaik untuk dia nak make sure dia dikenali, untuk dia nak make sure bakat yang dia ada di sini orang kata diiktiraf di peringkat negara, di peringkat antarabangsa. So macam saya setuju sangatlah dengan kenyataan yang berusaha dekan saya tadi, Dr. Hisham, yang menyatakan bahawa bila di Skimpa ni, walaupun kita dekat dengan dunia industri kreatif ni kan, gabungan antara seni dan teknologi itu sebenarnya akan
menjadi booster, menjadi satu faktor yang boleh boost kita punya bakat. Baik. Itu saya punya. Ya. Kalau boleh saya Ya, tambah Dr. sikit Hisham. tentang Ya. apabila kita bercakap tentang bidang ni boleh membawa mendatangkan hasil ke? Saya kongsikan statistik daripada UNCTAD ini, daripada satu laporan ekonomi kreatif ekonomi daripada UN. Kalau kita lihat contribution kepada KDNK negara-negara jiran kita. Saya bagi dulu negara jiran lah, iaitu Thailand. Contributionnya adalah sekitar 13% kepada KDNK negara Thailand. Kalau kita lihat Indonesia pula 9%. Okay, kalau Korea nearly 30, saya tak silap saya 30%. Maksudnya bidang industri kreatif ni sangat menyumbang kepada KDNK negara jiran kita sekitar ini, dan itu jugalah di Europe, di UK dan sebagainya. Tapi sayangnya di Malaysia ni masih lagi sekitar 2%, 3% rendah. So saya berpendapat bidang ini memang berpotensi kerana jiran-jiran kita ni utilize ataupun meneroka bidang ini secara maksimum. Tapi kita mungkin belum meneroka lagi di Malaysia, dan di situlah saya melihat perlunya negara memerlukan mereka yang dia ada business minded sikit lah. Dia melihat bidang ini adalah bidang yang boleh mendatangkan hasil. Tapi macam mana, apa bentuk hasilnya itu kita mereka perlu ada satu proposal yang baik lah, yang baik. So untuk bantu jawab tadi tu, memang bidang ni sangat menyumbang sebenarnya in term of hasil. Baik. Dr. Hisham dia sangat berkait rapat dengan CACE dari betul. segi jual-menjual ni. Jadi saya nak terus bersama Dr. Azira, Skimpa di bawah kepimpinan Dr. Hisham dan dibantu oleh Dr. Azrul melahirkan graduan yang mempunyai seni yang tinggi dan berbakat. Jadi bolehkah CACE mengkomersialkan bakat-bakat ini, atau bahasa paling mudah menjual lah, menjual bakat-bakat ni. Dan mungkin doktor juga boleh terangkan sedikit apa sebenarnya di sebalik CACE ni. Silakan. Okey, terima kasih Nani atas soalan tersebut. Okey, saya perkenalkan dululah. Sebenarnya CACE ni Creative Arts and Commercial Events unit ni memang satu unit yang diadakan di Skimpa ni untuk kita bantu pelajar yang ada bakat ni lah. Jadinya sebenarnya bukanlah kita nak marketkan mereka dalam platform CACE ni, tapi kita nak cungkil bakat dulu dan memberi mereka latihan lah. Jadinya pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang filem, fotografi ataupun production ke sebagainya, kita akan kita di CACE ini ada staf bakat yang musician contohnya, penerbit filem. Jadi kita ada projek-projek yang kita jalankan di CACE. Jadi para pelajar yang berminat ni, dia akan sama-sama dengan kita menjalankan aktiviti-aktiviti komersial ni lah. Jadi dekat situ mereka akan dapat pengalaman. Jadi masa ni lah pelajar kita boleh ada macam yang selalu dekan kita ulang-ulang, iaitu self-promote. Jadi masa ni bila dia nak tunjuk kebolehan dia, kerja-kerja yang dia dah buat ni, dia akan jadikan portfolio untuk self-promote. Apakah bakat yang mereka ada lah. Jadi setakat ni di CACE kita ada macam contohnya setiap tahun kita ada foto konvo. Studio Mesra Foto Konvo, satu projek menjalankan bisnes kreatif dari segi fotografi yang para pelajar akan terlibat sama. Jadi mereka ni akan didedahkan lah macam mana nak buat perniagaan industri kreatif foto, macam mana nak urus kamera, macam mana nak urus studio. Jadi mereka sebelum mereka pergi ke praktikal ni dah dapat beberapa macam mana
Pengalaman. Latihan dan pengalaman lah. Macam mana nak CACE. promote Itu kan. sebenarnya tanggungjawab CACE Ya, lah ya. untuk menjual mereka yang Betul. mempunyai bakat-bakat. Kita kalau boleh staff-staff bakat yang ada di CACE ni korek dia punya bakat mereka yang terpendam tu, latih mereka supaya lebih bersinar. Gilap. Dia macam dia orang praktis apa sahaja ilmu yang dia orang belajar dalam kelas, Betul. tapi straight kepada lapangan. Sebab contoh kita ambil aktiviti yang Dr. Azira cakap tadi, macam apa nama fotografi for example, it's very difficult for us to deal direct with the clients because masa convocation tu dengan ramainya manusia, dengan panas, dan macam mana student kita handle. Macam mana nak channelkan dia orang punya pelanggan pergi ke studio 1, studio 2, studio 3, dan kita rasa seronok because of this kind of activities actually involve 80% student daripada Skimpa, 20% staff daripada universiti sendiri. So, Dr. Azrul itu lebih kepada pengurusan. Ya? Baik. Tadi sebaik berjumpa dengan Dr. Hisham, Dr. Azrul, Dr. Azira, sesuatu yang menarik perhatian saya ialah dari segi pemakaian. Cantik batik ni. Kemudian saya teringat yang sedikit research yang saya lakukan mengenai Skimpa. Saya terbaca tentang sintok batik. Dan uniknya sintok batik itu ejaannya bukan SINTOK batik, tapi CYNTOK. Saya nak tanya lebih lanjut tentang sintok batik, apa di sebalik sintok batik, siapa di sebalik sintok batik. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, ya. Baik. Kita akan berehat seketika, ya. Selepas ini kami akan kembali bersama anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Selepas ini kita akan bertanya kepada para doktor kita tentang sintok batik. Apa itu sintok batik? Jangan ke mana-mana. Baju Kedah, a daily wear in the state of Kedah since a long time ago. The evolution of the design in the old version of Baju Kedah. There is an added value to the design of the old version of Baju Kedah to the contemporary design, with source of inspiration from the nature, inspired by sintok plant and the bougainvillea flowers. This sintok batik project has resulted with the registration of 9 industrial design and a trademark. Subsequently engaging in industrial collaboration. Alhamdulillah, terima kasih kepada Skimpa UAM sebab beri kepercayaan kepada syarikat CA untuk melaksanakan projek ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi ruang, bagi peluang untuk terlibat secara tak langsungnya dan secara langsung. Saya berharap selepas daripada pelancaran ini, produk ini dapat kita komersialkan ke peringkat global. So kita nak komersialkan baju kurung Kedah ni, bukan saja orang Kedah tapi satu Malaysia boleh pakai. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas usaha dan inisiatif yang bukan sahaja terkandung intisari seni budaya dan peradaban bangsa. Malah projek ini mampu memberi impak ekonomi yang tinggi kepada negeri Kedah Darul Aman secara amnya. Globally recognized, the inventor of sintok batik was invited as a keynote speaker in IKEDEX 2019, received Gold Award in Percipta 2019, 3 Best Awards in APIK 2019, and Royal Recognition. Baju Kedah sintok batik ni sebenarnya kita ilhamkan untuk menaik taraf nilai pakaian baju Kedah, yang mana kita dapati nilai pakaian baju Kedah yang dijual sekarang ni terutama sekali di market ataupun di pasaran
Pekan Rabu dengan harga yang sangat murah. Maka Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Universiti Utara Malaysia mengambil alternatif, mengambil jalan, orang kata jalan alternatif untuk menaik taraf baju Kedah ini. Dan kalau kata kita tengok di negeri Kedah Darul Aman itu sendiri, kita kata negeri Kedah, negeri jelapang padi, tapi produk pelancongan ataupun produk yang ingin kita pasarkan ke pasaran luar daripada negeri Kedah, ke pasaran antarabangsa, jika ada pengunjung-pengunjung ataupun orang-orang luar datang ke Kedah ni tak banyak. Kajian pada fasa 1 iaitu kajian naik taraf baju Kedah, dan juga fasa 2 ini kita kepada prototype base dan juga pengkomersialan baju Kedah Sintok Batik ini. Ianya akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya masyarakat di negeri Kedah. Dan untuk fasa 2 projek baju Kedah Sintok Batik nanti, kita akan fokuskan kepada impak ekonomi masyarakat desa yang mungkin akan terlibat secara langsung dalam penghasilan baju Kedah bermotifkan Sintok Batik. Bertemu kembali menerusi program khas Hello Sintok bersama Dekan dan Timbalan Dekan Pusat Pengajian yang disiarkan secara eksklusif di UUM Today. Terima kasih kerana terus setia bersama kami, dan saya akan terus seperti yang saya janjikan sebelum kita berehat tadi, kita nak bertanya pada tetamu saya tentang Sintok Batik. Jadi saya terus ajukan soalan ini kepada Dr. Azrul. Macam mana boleh pakai baju cantik sangat hari ini, Dr. Azrul? Sama dengan cushion kali itu. Baik, Sintok Batik ni sebenarnya kita projek ni adalah projek kita panggil projek penyelidikan, yang mana bermula daripada research untuk nak cari identiti warga UUM. So kita tengok di UUM, bila kita dengar nama UUM ni, kita akan terbayang Sintok. So apa itu Sintok? So kita buatlah research. Sintok ni adalah jenis akar, jenis tumbuhan yang menjala dan sebagainya. So dia ada buah dia sendiri, dia ada daun dia sendiri, dan kita cuba blend dengan elemen Universiti Utara Malaysia, yang mana kalau nature-nya bunga bougainvillea ataupun bunga kertas merupakan bunga yang boleh melambangkan keindahan di Universiti Utara Malaysia ni. So kita combine dua elemen ni dan kita develop motif-motif dan sebagainya. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, saya bukan orang tekstil dan saya bukan orang fashion, saya orang fotografi. Cuma apa yang menyebabkan Sintok Batik ni tiba-tiba menjadi satu bualan, menjadi satu orang kata bahan untuk dibualkan oleh masyarakat Sintok, sebab ianya sangat dekat dengan kita panggil masyarakat. Cerita dia, apabila saya berada di Pekan Rabu, saya nak beli baju. Dan bila saya tengok baju dipamerkan di hadapan itu, baju Kedah. Baju Kedah dijual dengan harga RM13. Tapi ada nama Kedah, baju Kedah. Saya cuba bandingkan dengan baju kurung Pahang.
baju kurung Pahang dijual di butik, contohnya di Shah Alam dan sebagainya dekat beberapa shopping mall terkenal dengan harga RM300, dengan harga RM500. So dalam hati saya kata, kenapa baju Kedah RM13? Takkan ini modalnya, orang kata nilainya baju Kedah itu. So dalam projek pada ketika proses penyidikan itu berlaku, kita kata kita nak naik taraf baju Kedah. So kita buatlah mini exhibition dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah dan juga Sultanah Kedah. So tuanku tanya saya secara terus, nak letak motif apa pada baju Kedah ni? So daripada situ orang kata bermulanya agenda Sintuk Batik ni. So bila kita buat kita letak motif Sintuk Batik ni, kita lukis lah masa tu. Kita lukis, kita tengok, oh yang ini sesuai untuk berada di struktur badan yang begini dan sebagainya. Sebab orang bukan orang fashion ni, dia kadang-kadang dia bulldoze je kan, tapi nak jadi cerita benda tu menjadi. Yang penting ada seni dalam diri seni tu kan. So saya kata apa next selepas kita buat penyelidikan tu. So lepas pada tu saya teringat di Kedah ni kita ada persatuan Ushanita, usahawan-usahawan wanita negeri Kedah. So saya jumpalah dengan beberapa orang kata, oh mari kita buat batik tu boleh tak? So daripada situ kita wujudkan motif sintuk, dan kita letakkan pada pakaian batik dan juga pakaian baju Kedah. Ni macam Dr. Azira pakai ni, orang kata kurang lebihnya macam baju Kedah lah, cutting dia tu. Tapi ini bentuk kemeja. Tapi bentuknya kemeja. Ini kira dari cotton ya. Daripada cotton dan sebagainya. Lepas pada tu ni, ada pula orang tanya, ni doktor, dekat Langkawi tu dulu ni orang pergi beli minyak gamat, orang pergi beli kain tola, orang pergi beli apa lagi Langkawi, barang-barang toto, coklat, barang-barang free duty. Kenapa tak letak identiti barang kraft tangan negeri Kedah di bumi negeri Kedah, yang mana Langkawi itu merupakan salah satu pintu masuk ke negara, orang kata pintu antarabangsa kan. So saya kata macam idea yang menarik kan. So daripada situlah orang kata kembang, dan alhamdulillah projek Sintuk Batik ni kita libatkan masyarakat kampung di dua daerah, iaitu daerah Padang Terap dan juga daerah Pendang. Daerah Pendang diketuai oleh Cik daripada kampung Paya Mak Insun. Bawah dia adalah dalam 70 ke 80 orang ibu tunggal, golongan-golongan asnaf, dia orang canting batik, dia orang jahit baju ni, semua hasil jahitan orang kampung di Pendang. So maksudnya macam kita cakap tadi lah awal tadi kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu bagi manfaat pada orang lain. So projek seni ni yang orang kata dulu ni seni macam mana nak hidup dan sebagainya, sebenarnya kalau kata kita tahu, rajin sikit dan kita tahu letak nilai dia tu pada satu tempat yang betul, insya-Allah benda tu dia boleh pick up dan dia boleh naik. Cuma sabar tak sabar dan juga rajin atau malas, itu je. And then kalau di Pendang, di Padang Terap, di Naka, Kampung Naka, Kampung Lebai Saman. Dekat situ pun ada dalam 60 orang yang malam-malam tak ada kerja apa-apa orang kampung. So kita ada satu pusat community, Kak Ros leader dekat situ. Dia canting, dia chop dan dia jahit. And then dia ada buat bag, dia ada buat tali layat. So sarung-sarung ni. Dr. Azra, adakah Kak Ros ni juga yang design batik ni? Untuk saya tanya ni kan Kak Ros punya. Ni design pun Kak Ros yang memang design. Orang kampung. So kami ni, kami turun ke kampung, kami ajak diorang cara mana melukis motif tadi je. And then by having their own creativity and imagination, dia boleh improvise. Let them improvise. In terms of combination of colour semua, dari Kak Ros dan Cik Kia dan Cik Ros. And then the best part apa nama ni, kita panggil orang kata so-called professional trainer daripada KL, iaitu Datuk Asfarina. Dia certified sebab dia ni adalah orang kata orang yang ada authority untuk bagi SKM, sijil kemahiran tahap 1, tahap 2 dalam industri jahitan dan sebagainya.
So she's the one who come and validate the skill from orang kampung. And the best part satu lagi sebelum tu. Produk-produk ni dipasarkan di Jekyll Alustar. So kita nampak tak ekosistem yang terwujud di situ secara tak langsung. Macam mana pula doktor, mungkin seni design ni ada juga dalam kalangan pelajar Skimpa itu sendiri. Adakah kreativiti mereka juga diambil kira? Ya. Untuk Cuma bila pelajar kita terlibat, nombor satu macam tadi, kita punya objektif school ni adalah School of Creative Industry Management. So, kita gunakan pelajar-pelajar kita supaya dia orang tengok satu-satu produk yang terhasil, how they reposition this product through their creativity. I see. Maksudnya pelajar-pelajar tadi, kalau dia dari segi dalam bidang measuring animasi, macam mana dia nak animate sintuk batik dekat kampung untuk dipositionkan dalam market. Dan ada pula tim yang macam mana nak uruskan exactly. sintuk batik. And then the best part, makcik-makcik kampung ni lah, makcik Kiah, Cik apa semua tadi ni, they are allowed to take our students to do the practical at their company. So mereka adalah enterprise. Baik. So benda tu dia grow. Okay. Dua soalan yang ringkas sebelum saya nak beralih ke Dr. Hisham. Nombor satu, kos untuk sintuk batik ni, dan nombor dua, hanya di Jekyll atau boleh didapati di tempat-tempat lain juga? Untuk kos sekarang ni alhamdulillah, sebab tadi saya cerita pasal ekosistem tu, dari universiti kepada masyarakat, daripada masyarakat kepada pelanggan, daripada pelanggan melalui Jekyll. And then bila Jekyll terlibat, ni tak promosi tak, kita nak cerita kat kita mana nak cerita kita nak beli sintuk batik ni. Right, sintuk batik ni boleh didapati di Jekyll Alustar sahaja buat masa ni, dan juga di di gedung-gedung rasmi Universiti Utara Malaysia. So kita ada di Anjung Tamu, kita ada, dan insyaAllah nanti kita akan buka di Varsity Mall. Alright, dan kos dia harganya serendah RM80 sehingga RM8,000. Bergantung kepada kualiti material dan juga jenis-jenis design yang orang kata siapa yang nak tailor made, siapa yang nak tempah dan sebagainya. So dekat situ kita nampak daripada huge gaps of value yang kita wujudkan di situ. Macam mana kita nak branding dan sebagainya. Dan tadi bila kita cakap pasal cost, the best part is sekarang ni bila kita buat produk dan sebagainya, kita direct dengan main supplier. So kita tak ada orang-orang tengah dan sebagainya. So kat situ berlaku lagilah orang kata penjimatan. Dan seronoknya bila kita terlibat dengan sintuk batik ni, kami sebagai pensyarah yang bernaung di bawah Universiti Utara Malaysia ni diberi peluang untuk terlibat secara rasmi, terlibat secara langsung dalam perniagaan. Contoh, kita kena buat startup company, kita kena wujudkan spin-off company. All these things are very new to us. But kita berani venture. Kita berani cuba. With of course kita buatlah orang kata SWOT analysis untuk dari segi risiko dan sebagainya. Dan bila wujudnya benda-benda macam inilah orang kata ada lagi idea-idea yang datang. So macam sekarang ni kita tengah workout, boleh cerita kat sini kot, no? Walaupun benda ni masih lagi PNC. Boleh. Okay? Yeah. Kita nak tengok creativity. So ada student datang, bila kita buat, doktor, let's do some things that represent sintuk. So now we are creating a second brand out of sintuk batik, which we call it See and Talk. See and Talk. Okay. So kalau kita combine jadi sintuk. See and Talk. So ini kita nak IP kan. So dia jadi macam a lot of branding yang akan ada pada produk-produk lokal di Universiti Utara Malaysia sendiri. Kalau saya tambah sikit sebab in term of cost sebenarnya di pihak UUM untuk mengkomersialkan sintuk batik ini, grant-grant penyelidikan yang kita dapat adalah sekitar RM300,000. RM100,000 dalaman dan RM200,000 daripada KPT. Ini grant penyelidikan. So apabila dikomersialkan, UUM tidak lagi mengeluarkan kos untuk komersial kerana kita IP outright kan. Maksudnya kita jual IP kita tu, yang motif tadi ni, kepada syarikat-syarikat yang berminat. Itulah yang
Cik Ah tadi, Kak Ros tadi, termasuklah JK. Untuk mereka mendapat right itu, mereka perlu membayar satu harga tertentu kepada pihak UM, dan mereka boleh dengan agreement yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak, mereka boleh menggunakan motif itu untuk menghasilkan produk-produk komersial. Jadi UM tidak lagi keluar modal lah. Kita hanya akan ambil hasil saja selepas ini, hasil daripada profit sharing jualan produk-produk komersial mereka untuk tu. batik dan produk-produk komersial universiti. Yes. So this is the ecosystems that we manage to develop. Okay. Dan Melalui industri kreatif tadi yang kita kata soalan nilai tadi apa semua kan. So benda-benda ni yang sebelum ni orang tak nampak. Baik. Idea dah ada tapi pastinya kita perlukan sokongan dari dekan. Kalau tanpa sokongan dekan, idea ni tak akan menjadi kenyataan. Jadi Dr. Hisham bercakap tentang industri kreatif ni, dia tak boleh stagnan lah. Dia kena berubah dari segi penambahbaikan dan sebagainya. Dan bercakap tentang penambahbaikan, saya percaya ada model kreatif yang Skimpa gunakan sebagai rujukan. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut tentang tu? Okay, pertama kami sangat berterima kasih kepada kepimpinan sebelum ini dan sehinggalah sekarang yang melihat potensi bidang ini, bidang industri kreatif sehingga wujudnya Skimpa. Dan apabila wujudnya Skimpa ni pula, now kita kena memastikan kita relevan dengan industri seperti yang Datin Nani cakap tadi. Apakah yang kita nak bawa ni, apa yang kita nak ubah ni dan sebagainya. Jadi sebenarnya daripada kajian-kajian yang kami lakukan, kita perlu ada satu model sebab kerana industri kita ni tak ada model, dia macam masing-masing buat ikut masing-masing punya cita rasa style dan sebagainya. Jadi kalau kita refer kepada Korea, which is memang terbukti industri kreatif mereka meletup dalam jangka masa yang pendek. Sebelum ini kita lebih zaman piramidi, kita jauh ke hadapan. Zaman Tan Sri Piramidi jauh ke hadapan berbanding Korea. Tapi sekarang ni mereka jauh ke hadapan, bukan setakat meninggalkan kita. UK dan sebagainya juga terkejar-kejar. Mungkin mereka lebih dikenali dibandingkan Bollywood dah tertinggal ke belakang sikit. Betul. Bollywood dah tertinggal ke belakang. Jadi kita lihat bagaimana Korea boleh berjaya kerana mereka merancang secara teliti. Mereka plan everything. So we have to plan. So that's why elemen pengurusan tu sangat penting, because planning is part of the management punya bidang lah. Mereka plan everything secara teliti dan mereka execute plan mereka begitu bersungguh-sungguh. Jadi kita pun dalam proses sebenarnya menyiapkan laporan untuk kajian berkenaan dasar industri kreatif negara yang dihasilkan pada 2010, maksudnya sekarang dah 13 tahun. Kita rasa perlu kita sediakan laporan kepada pihak kerajaan menyatakan adakah dasar itu berjaya ataupun adakah dasar itu perlu diubah dan sebagainya. Jadi kita dalam proses akhir untuk sediakan laporan dan kita akan kongsikan dengan kementerian yang berkaitan. Kita memang refer banyak model Korea lah. Model Korea. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, model Korea sekarang telah menggabungkan elemen sains and teknologi untuk boost lagi industri kreatif mereka. So saya jangka dalam masa ke depan ini VR film, something new lah kan, virtual reality film, orang tak pernah dengar ni. This is something in the future, maybe Korea akan lead. I think India pun sekarang sedang melihat-lihat. Jadi kita jangan ketinggalan lagi. Jangan masih lagi di takut yang lama. Saya harap kerajaan melihat melihat industri kreatif ni sebagai penyumbang, satu sektor yang menyumbang kepada KDNK negara lah. Itu harapan saya. Dr. Azira, selaku pengurus CACE, apa agaknya sumbangan yang telah diberikan kepada Skimpa melalui CACE? Kita nak bercakap tentang yang besar, Dr. Azira. Okey, setakat ni saya kembali balik kepada objektif CACE ini sebenarnya untuk kita nak adakan aktiviti-aktiviti
komersial dan juga keusahawanan kan. Jadinya macam kita nak membantu student ni, nak bagi tahu bahawa seni kreatif, seni persembahan ni boleh buat duit juga. Maksudnya kita nak bagi student pendedahan. Bukanlah bila dia masuk, kita nak tukar lah perspektif orang bila anak-anak dia nak masuk ke Skimpa ni. Nak jadi apa ni lepas ni? Nak jadi penyanyi ke kan? Tapi sebenarnya banyak lagi peluang-peluang usahawan yang kita boleh grab dalam seni kreatif ni. Bukanlah nak jadi artis semata-mata lah. Jadi bila ada projek, contohnya selain daripada foto, kami juga ada terlibat dalam projek shooting untuk dokumentari, telefilm dan sebagainya. Di situ bila ada pelajar terlibat sama, mereka boleh melihat ada peluang-peluang untuk buat duit lah di situ. Sebab dari proses kita nak pitching projek kan di RTM contohnya ataupun Finas, kita kena buat video. Okay? Jadi nak buat video tu pun kita perlu ada bakat, dan siapa yang boleh buat video ni kita ada bagi insentif kat dia kan. Jadinya dia ada tempat dia nak buat bisnes lah. Baik. Jadi selain daripada filem, mereka boleh belajar juga macam production crew, macam mana nak handle kamera dan sebagainya, nak editing. Jadinya bila ada kemahiran editing ni, dia boleh dapat bisnes dekat tempat lain pula. Ya, pelbagai ilmu ya. Pelbagai ilmu. Baik, Dr. Hisham, kita berada pada detik-detik terakhir program khas ni ya. Jadi nak ambil senyum mesti nampak. Kita nak dengar dari dekan kita ya. Mungkin Dr. Hisham boleh yakinkan kepada mereka yang ingin menyertai Skimpa, apakah jaminan masa hadapan setelah menimba ilmu di Skimpa? Okey, kepada yang meminati untuk mengikuti program, especially program akademik lah, program-program di peringkat ijazah sarjana muda maupun di peringkat PhD. So di bidang ini sebenarnya adalah satu bidang yang sangat lumayan ataupun lukratif, kerana negara-negara jiran kita pun telah membuktikan mereka betul-betul utilize ataupun meneroka bidang ini secara maksimum, dan ianya memberi pulangan yang lumayan. Di Malaysia saya boleh katakan kita belum meneroka secara maksimum. Jadi inilah maksudnya untuk new generation, generasi muda yang ada sekarang ni, yang saya nampak sangat kreatif. Kalau kita lihat konten-konten mereka di TikTok dan sebagainya kan, sangat kreatif. So mereka ni adalah kita punya generasi yang kita harapkan dapat menghasilkan produk-produk yang boleh dipasarkan bukan sekadar di dalam negara, tetapi boleh juga dipasarkan di luar negara, seterusnya membuka peluang pekerjaan. So pelajar yang masuk bidang ini, mereka perlu ada minda keusahawanan, bukan minda makan gaji lagi. Dan kita pun tahu pasaran kerja sekarang sangat kompetitif. Keusahawanan merupakan satu saluran yang mereka boleh teroka dan mereka boleh menjadi usahawan dan membuka peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar lain ataupun orang-orang lain. So yang penting minat dan juga bakat boleh dipolish sebenarnya, kan? Yang pentingnya minat dahulu. Kalau minat, join Skimpa, insyaAllah kita akan kongsikan apa yang kita ada di Skimpa ni lah untuk masa depan mereka. Baik, Dr. Hisham. Sangat meyakinkan ya kata-kata tu ya, kena ada minat dan bakat ya. Ini elemen yang sangat penting ya untuk menyertai Skimpa. Jadi itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini. Rasa singkat ya. Saya rasa nak tanya lebih lagi, banyak lagi tentang Skimpa. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Hisham, Dr. Azrul, Dr. Azira kerana sudi berkongsi maklumat tentang Skimpa, dan selamat maju jaya para doktor sekalian. Terima kasih. Dan saya doakan semoga industri kreatif negara bertambah makmur dengan adanya Skimpa. Amin. Dengan itu sekian sahaja ya program khas Hello Sintok bersama Dekan dan Timbalan Dekan Pusat Pengajian Universiti Utara Malaysia UUM.
kita dah dengar banyak cerita tentang Skimpa tadi ya. Jangan lupa 2 elemen penting di sini ialah minat dan bakat ya. Jika minat dan ada bakat, jangan ragu-ragu ya, terus menyertai Skimpa di mana anda akan diasah untuk menjadi individu yang lebih berbakat, seterusnya boleh berbakti kepada industri kreatif negara. Dengan itu sekian sahaja ya bagi pihak penerbit eksekutif Dr. Azhar Kasim dan penerbit Saudara Muhammad Fazil Suhaimi. Jutaan terima kasih ya kerana bersama kami dalam program khas ini dan sehingga kita bertemu lagi, jaga diri.